Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 1, bab 3, kuasa 2, punca kuasa 2, kuasa 3 dan punca kuasa 3, iaitu subtopik 3.1, kuasa 2 dan punca kuasa 2, dan kita akan belajar dua standard pembelajaran, iaitu yang pertama, menerangkan maksud kuasa 2 sempurna, serta yang kedua, menentukan sama ada suatu nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Okey, jom kita mula. Dalam bab 3, kita akan mulakan dengan memahami apakah yang dimaksudkan dengan kuasa 2 bagi satu nombor. Okey, kuasa 2 bagi satu nombor ialah suatu nombor yang didarab dengan nombor itu sendiri. Sebagai contoh, 5 darab 5 ialah 5 kuasa 2 dan ditulis sebagai 5 kuasa 2. Ini ialah tata tanda penulisan bagi kuasa 2. Oleh kerana 5 darab 5 sama dengan 25, maka 5 kuasa 2 sama dengan 25. Okey, 5 nombor 5 didarab dengan nombor 5 itu sendiri. Jadi kita panggil 5 darab 5 sebagai 5 kuasa 2, iaitu 25. Okey. Hasil darab dua nombor negatif ialah nombor positif. Okey, dalam tajuk integer kita dah lihat sekiranya dalam operasi darab integer, sekiranya tanda negatif, okey, nombor negatif kita darab dengan nombor negatif, kita akan dapat nombor positif. Jadi di sini hasil darab dua nombor negatif ialah nombor positif. Maka kuasa 2 bagi suatu nombor sentiasa positif. Okey, kita lihat ya. Negatif 4. Okey, nombor negatif 4 darab negatif 4 sama juga dengan negatif 4 kuasa 2. Dan jawapannya ialah suatu nombor positif, iaitu 16. Sebab apa? Kerana simbol negatif, okey, nombor negatif apabila didarab dengan nombor negatif akan menghasilkan jawapan nombor positif. Jadi di sini kita boleh buat kesimpulan kuasa 2 bagi satu nombor sentiasa positif. Okey, 6 darab 6 sama dengan 6 kuasa 2, iaitu 36. Jadi ini memang nombor positif. Okey, nombor positif darab nombor positif memang kita akan dapat positif. Dan kalau nombor negatif darab negatif, kita pun dapat positif. Okey, boleh faham ya? Maksudnya nombor kuasa 2 sentiasa positif. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana untuk kita memastikan bahawa suatu nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Okey, kuasa 2 sempurna diperoleh dengan mendarab dua nombor bulat yang sama ataupun dua faktor yang sama. Okey, kita lihat contoh. 1 kuasa 2 ialah 1 darab 1 dan jawapannya ialah 1. 2 kuasa 2 ialah 2 darab 2, iaitu kita akan dapat 4. Yang seterusnya 3 kuasa 2, 3 darab 3, kita dapat 9. 4 kuasa 2, 4 darab 4, kita dapat 16. Seterusnya 5 kuasa 2, 5 darab 5, kita dapat 25. 6 kuasa 2, 6 darab 6, kita dapat 36. 7 kuasa 2 ialah 7 darab 7, iaitu 49. Dan yang terakhir di sini cikgu tunjuk 8 kuasa 2, iaitu 8 darab 8 ialah 64. Jadi di sini kalau kita lihat hasil ni, hasil kuasa 2 tadi iaitu 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 dan seterusnya ni kita kenali sebagai kuasa 2 sempurna.
Okey, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64 dan seterusnya lah. Hasil darab faktor yang sama ataupun hasil darab nombor yang bulat yang sama, kita panggil dia sebagai kuasa 2 sempurna. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak menentukan apabila diberi satu nombor, nombor itu ialah kuasa 2 sempurna, iaitu kita akan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, macam mana kaedah pemfaktoran perdana? Dalam kaedah ini, jika faktor perdana dapat dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama, maka nombor itu ialah kuasa 2 sempurna. Okey, kita akan lihat contoh menggunakan kaedah pemfaktoran perdana, iaitu soalan yang pertama, tentukan sama ada 36 ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, pernah dengar tak kaedah pemfaktoran perdana? Kita pernah bincang dalam tajuk bab 2 sebelum ni. Okey, iaitu pemfaktoran perdana kita boleh buat menggunakan kaedah gambar rajah pokok. Jadi di sini kita akan menggunakan kaedah pokok faktor, iaitu yang pertama, 36 kita akan pecahkan kepada dua ranting pokok. Kita perlu fikir apakah dua nombor, okey, dua nombor ataupun dua faktor yang kita darab, kita dapat 36. Okey, apa darab apa kita dapat 36. Jadi di sini cikgu memilih untuk 6 darab 6. Okey, kita boleh faktor lain, contohnya 9 darab 4. Okey, dan di sini cikgu pilih 6 darab 6. Dan 6 ni pula kita akan pecahkan kepada dua ranting, iaitu apa darab apa akan dapat 6, iaitu 3 darab 2. Okey, dan cikgu tulis 2 darab 3. Sama je ya. Okey, dan seterusnya 6 ni juga kita perlu pecahkan kepada dua ranting, iaitu 2 darab 3. Jadi kalau kita lihat di sini, kita dapati bahawa 36 sama dengan kita pilih ranting pokok yang paling bawah. Okey, 2 darab 3 darab 2 darab 3. Jadi di sini kita dapati, boleh tak kita kumpulkan faktor ni kepada dua kumpulan yang sama. Jadi maksud dua kumpulan yang sama tu, yang pertama, kumpulan yang pertama kita kumpulkan 2 darab 3 dan kumpulan yang kedua 2 darab 3. Jadi di sini kita lihat 36 kita boleh faktorkan kepada dua kumpulan yang sama. Apabila kita boleh faktorkan kepada dua kumpulan yang sama, kita boleh buat kesimpulan 36 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, boleh faham? Cikgu ulang balik. Tadi 36 kita pecah mengikut faktor pokok faktor. Okey, kita pecah. Kita fikirkan dua nombor yang kita darab, dapat nombor 36 dan seterusnya sehinggalah yang bawah sekali ni kita akan dapat faktor perdana, dan seterusnya kita perlu kumpulkan faktor perdana tu. Boleh tak kita kumpulkan dalam dua kumpulan yang sama? Bila boleh kita kumpul seperti ini, 2 darab 3, 2 darab 3. Jadi itu bermaksud nombor itu ialah kuasa 2 sempurna dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, seterusnya kita lihat contoh 2. Tentukan sama ada 54 ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, kita guna kaedah yang sama, iaitu kaedah pokok pemfaktoran perdana. 54 kita pecah 2, kita fikir nombor apa darab nombor apa dapat 54. Jadi di sini cikgu pilih 6 darab 9, 54. Dan 6 ni bukan lagi faktor perdana, jadi kita perlu pecahkan lagi, iaitu 6 kita pecah 2 darab 3. Dan 9 kita pecah menjadi 3 darab 3. Jadi di sini kita tulis semula 54 sama dengan 2 darab 3 darab 3 darab 3. Okey, kita lihat, boleh tak kita pecahkan 2 darab 3 darab 3 darab 3 ni kepada dua kumpulan yang sama? Tidak boleh difaktorkan. Okey, tidak boleh dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama. Sebab apa? Sebab 2 ada 1 je dan 3 ada 3. Jadi kita tak boleh bahagi sama banyak.
Jadi di sini bermaksud 54 bukan nombor kuasa 2 sempurna. Okey, dan seterusnya kita lihat contoh ketiga. Tentukan sama ada 144 ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, 144 kita akan pecahkan kepada dua ranting. 12 darab 12 dan seterusnya 12 ialah 4 darab 3. Dan 12 ni pun cikgu pecahkan kepada 4 darab 3. Dan 4 ni bukan lagi nombor perdana. Jadi di sini cikgu pecahkan lagi 4 kepada 2 darab 2. Okey, 3 kita turunkan ke bawah. Okey, 4 pun kita pecahkan 2 darab 2 dan 3 pun kita turun ke bawah. Jadi kita tulis semula dalam pemfaktoran perdana, iaitu 144 sama dengan 2 darab 2 darab 3 darab 2 darab 2 darab 3. Okey, kita lihat pasangan faktor perdana yang ada di bawah. Okey, kita ada 2 sebanyak 4 dan 3 kita ada sebanyak 2. Jadi kita boleh pecahkan kepada dua kumpulan faktor yang sama, iaitu kumpulan faktor 2 darab 2 darab 3. Okey, jadi yang ni pun 2 darab 2 darab 3. Jadi di sini faktor perdana dapat dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama, bermaksud 144 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, dan contoh yang terakhir kita lihat, tentukan sama ada 324 ialah kuasa 2 sempurna atau bukan. Okey, 324. Okey, kita pecahkan kepada dua nombor yang boleh didarab. Kita akan dapat 324 iaitu 9 darab 36. Okey, kita pecahkan 9, 3 darab 3. Dan 36 kita pecahkan menjadi 6 darab 6. Dan seterusnya 6 dengan 6 ni kita perlu pecahkan kepada faktor lagi. Jadi kita turunkan lagi 3 ni. 6 kita pecahkan 2 darab 3 dan yang ni pun 2 darab 3. Dan seterusnya kita tulis 324 sama dengan 2 darab 3 darab 3, 2 darab 3 darab 3. Jadi cara nak kenal dia senang je. Kita kira adakah bilangan yang ada itu genap. Okey, contohnya 2. 2 ada berapa? Okey, 2 ada 2. 3 ada 4. Bila genap maksudnya kita boleh bahagi kepada dua kumpulan yang sama. Jadi di sini kumpulan yang pertama ialah 2 darab 3 darab 3. Kumpulan yang kedua ialah 2 darab 3 darab 3. Jadi di sini faktor perdana boleh dikumpulkan dalam dua kumpulan yang sama, bermaksud 324 ialah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, cikgu harap boleh faham dengan penerangan cikgu. Apakah yang dimaksudkan dengan nombor kuasa 2 dan juga bagaimana untuk menentukan suatu nombor ialah kuasa 2 sempurna dengan menggunakan kaedah pemfaktoran perdana. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis di ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.